إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu semua mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, hendaklah kamu semua takut kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya dia ciptakan pasangannya, dan dari mereka berdua ditebarkan lelaki dan wanita yang ramai. Dan hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah yang kepadanya kamu meminta hubungan silaturahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu haznan idza syi'ta sahla. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma inna na'udzubika minar riya'i was sum'ati. Allahumma inna na'udzubika minar riya'i was sum'ati. Allahumma inna na'udzubika minar riya'i was sum'ati. Alhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurnianya kita dapat lagi berhimpun dan berkumpul dalam majlis yang berkat lagi dirahmati ini, insya-Allah, bagi menyambung apa yang kita telah baca daripada minggu yang lalu berkenaan buku Jalan Golongan yang Selamat. Jalan Golongan yang Selamat, kita masuk muka surat yang ke-6 hari ini, insya-Allah. Itu nombor 3. Golongan yang selamat tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai realisasi dari firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman. Khitab ayat ni ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi di antara sebab nuzul ayat ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan bahawa sekumpulan daripada Bani Tamim datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka sampai, kata Abu Bakar, lantiklah Al-Qa'qa' bin Ma'bad menjadi ketua mereka untuk menghadap Rasul SAW. Wakil mereka yang bercakap lah. Kena ada wakil, tidak semua nak bercakap, macam mana? Itulah ada seorang wakil yang nak menyampaikan kepada Nabi SAW. Kata Abu Bakar, lantiklah Al-Qa'qa' bin Ma'bad. Kata Umar, tidak, tak boleh, lantik Al-Aqra' bin Habis. Abu Bakar berkata,
tiadalah engkau ini melainkan nak menyanggahiku. Kamu ni kerja nak menyanggah aku je, kata Abu Bakar. Umar kata, aku bukan nak menyanggahi engkau, kata Umar radhiyallahu anhuma. Depa duk saling menjawab antara Abu Bakar dengan Umar, duk menjawab. Jadi maknanya kan, hingga suara mereka jadi kuat. Suara jadi kuat. Kan? Maka dengan itu turunlah ayat ni, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadallahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un alimun. Ini sebab turun ayat ni. Allah Taala ajar adab kepada Nabi, sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in. Allah ajar adab. Jadi para sahabat ni mereka beradab dengan adab Al-Quran. Kerana sebab kerana guru mereka adalah Nabi SAW. Pada zaman mereka turun guru yang besar, iaitu Jibril. Allamahu syadidul quwa. Yang menjadi guru Nabi SAW adalah Jibril. Orang yang, satu makhluk Allah yang sangat kuat. Kan? Jadi maknanya dia turun, kerja dia turunkan wahyu-wahyu. Jadi sebab tu puak Bani Israel ni juga inti dengan Jibril alaihissalam. Dia berkata, kalau Jibril kami tak terima. Sebab Jibril ni turun macam-macam kan, wahyu, perintah, tu larang, ni kita tak mau. Kalau Mikail tak apalah, Jibril kami tak mau. Puak Bani Israel. Macam tu perangai dia kan. Macam tu. Dia Allah ajar para sahabat beradab dengan Nabi SAW. Jadi maknanya nak cerita sahabat ni akhlak mereka macam mana, tak susahlah kita nak ceritanya kan. Hebat. Jadi maknanya benda ni orientalis tak boleh nak memungkirinya. Mereka baca sirah Rasul, mereka baca hadis Rasul, baca sirah para sahabat, kagum mereka dengan cara para sahabat tadi beriman dan maknanya mengikut Nabi SAW. Di situ dia tak boleh nak kata apa. Dia cuba cari ruang-ruang yang dia boleh masuk untuk merosakkan Islam tadi melalui para sahabat. Kan? Jadi sebab tu kita belajar ilmu hadis, dia ada satu subjek. Dia panggil subjek difa' anis sunnah. Difa' itu subjek mempertahankan sunnah Nabi SAW. Macam mana syubhat-syubhat kekeliruan yang ditimbulkan oleh orientalis yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Habis tu ulama kaji-kaji balik, dia buat balik jawapan-jawapan untuk menjawab orientalis tadi tentang maknanya syubhah kekeliruan ataupun tomahan-tomahan mereka terhadap hadis Nabi dan juga terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Ini dia adab para sahabat. Mereka tidak akan mendahului perkataan seseorang di atas kata Nabi dan kata Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika dalam satu masalah bila dia beritahu hadis, dia kata, Umar kata macam ni, Abu Bakar kata macam ni. Bila dia beritahu hadis Nabi kata macam ni, dia kata, Umar kata lain lah. Umar tak kata macam ni. Ini kisah hadis ni sambungan daripada hadis tentang muta'atun nisa, kisah muta'ah yang Syiah ada buat lah ni kan. Memang ada di awal Islam kan, dibenarkan muta'ah tadi kan. Tapi pada hari Khaybar kan Allah Ta'ala telah istiharkan bahawa nikah muta'ah ni haram, dan haram makan daging keldai peliharaan pada hari Khaybar tu. Jadi hadis tu tak sampai kepada Ibn Abbas, kerana dia masih lagi berpegang dengan harusnya muta'ah tadi. Syiah sonok lah. Dia bodoh amal benda ni. Itu dah. Jadi maknanya kata Ibn Abbas, dia ambil, dia kata, arahum sayahlikun. Aku nampak mereka ini akan binasa. Aku kata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku kata Nabi kata, wa yaquluna Abu Bakr wa Umar. Aku kata Nabi kata, tapi dia kata Abu Bakar dan Umar kata macam lain. Aku kata Nabi kata. Jadi maknanya perkataan ni di setiap zaman mungkin kita boleh kata seperti mana Ibnu Abbas kata radhiyallahu anhuma, aku kata Nabi kata, hampa kata ustaz kata. Aku kata Nabi kata, dia kata jabatan nu kata jabatan ni kata. Aku kata Nabi kata. Mana bila aku kata Nabi kata, itulah Wahabi tu. Jadi buat macam mana kan? Jadi kita ni cakap, bagi tahu Nabi kata macam ni, Nabi buat macam ni, sunnahnya begini. Apa sunnah? Sunnahnya kata Nabi, perbuatan Nabi, takrir, pengakuan Nabi, kan? Sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu sunnah. Tak sunnah ni, tak sunnah. Kan?
Jadi mana tak sunnah, apa yang sunnah? Kamu seorang dia buat sunnah, kami tak sunnah. Dia macam-macam kan. Dia nak menjawab tu mesti ada jawapannya. Macam mana pun jawapan tu mesti ada. Jawapan tetap ada. Kan? Arahum sayahlikun. Aqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku kata Nabi kita, dia kata ustaz tu kata. Kalau yang ikutlah ustaz tu kan. Ikutlah ustaz tu. Jadi kita bukan mengajak mendakwa orang supaya ikut kita, tak. Kan? Kita hanya menyambung tugas yang telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para ulama, iaitu menyampaikan. Walaupun kita ada sedikit daripada ilmu, tak banyak ilmu yang kita ada, sebab tiada manusia yang ilmu dia meliputi segala sesuatu, tak kan. Ilmu ni apa yang Allah bagi. Di mana ada orang yang lebih mengetahui, ada orang yang kurang mengetahui. Wa fawqa kulli dhi ilmin wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Di atas orang yang mengetahui ada yang lebih mengetahui. Ya Allah suruh wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Maka kita sentiasa memberi peringatan dan pengajaran, mengingatkan kepada orang yang sudah tahu, mengajar kepada orang yang tak tahu. Itu tugas kita, sampaikan, beritahu kepada manusia semua. Inilah dia agama Islam, agama yang Allah Ta'ala turunkan untuk keluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Itulah keadaan dia. Nahnu qaumun yubta'athana Allahu linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami satu kaum yang diutuskan, yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala untuk mengeluarkan manusia daripada mengabdikan diri kepada sesama manusia, kepada mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala saja. Ikhlasul ibadati lillah, mengikhlaskan ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merealisasikan apa yang kita kata tadi kan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusukku, ibadat hajiku. Inna salati, salatku, nusukku, ibadatku, hidupku, matiku, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi rabbil alamin. Itu yang kita kena ucap selalu, dan kita kena ajak manusia kata macam tu. Tetapi apabila kita sebut perkataan macam tu, maka macam-macam lah yang akan datang kepada kita daripada ujian dan bencana tadi kan. Mesti ada ujian. Sebab itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, ditanya dia kan, ayyuhuma khairun, yang mana lebih baik? Ayyubtala ar-rajulu aw yumakkanu, adakah diuji seseorang itu ataupun diuji dahulu ataupun diberi keteguhan dan ketetapan terhadap dia? Kata al-Imam Syafi'i rahimahullah, la yubtala, la yumakkanu ar-rajulu hatta yubtala. Tidak akan diberi ketetapan, keteguhan kepada seseorang, melainkan dia akan diuji dahulu. Qad ibtala Allahu Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya telah diuji Nabi Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam telah diuji, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diuji mereka. Qad ubtulu wa yumakkanu, dan mereka telah diberi keteguhan dan kekuatan. Haula'i ulul azmi minar rusul, mereka lah ulul azmi daripada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi macam itulah ujian yang akan dihadapi oleh orang yang kata tadi, dengan ikhlasnya dia kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cuba baca, cuba menghayati apa yang kita baca dalam solat tadi. Cuba baca dan hayati, mana dia? Dia akan masuk di sini insya-Allah. Dia akan masuk di sini. Itu dia. Baik. Golongan yang selamat sentiasa menjaga kemurnian tauhid. Jaga kemurnian tauhid daripada segala unsur-unsur syirik, khurafat, bid'ah yang masuk dalam agama tadi kan. Yang masuk daripada berbagai sudut dalam agama tadi. Mana kita ni jadi sikit. Yang menyerang terlalu ramai, yang mentohmah terlalu ramai. Mereka menggunakan segala wasilah perantaraan yang ada, kan, untuk menentang orang yang mengajak kepada ajaran tauhid, memurnikan akidah, memurnikan ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak mau ikut sefulan, kita tak mau ikut sefulan, kita nak ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, nak ikut dia dalam perkara ibadat, kan. Jadi macam tu. Tapi macam mana nak buat?
sunnatullah, sunnah Allah Ta'ala terhadap orang yang nak bawa ajaran agama yang suci tadi. Macam-macam yang akan mereka terima. Tak ada siapa nak hampa kapet merah dekat kita. Tak ada siapa nak bagi bunga-bunga yang wangi kepada kita, kan? Tak ada siapa. Tapi terimalah seperti mana Nabi SAW terima, kan? Kita baca. Saya ingat saya dah cerita tentang hadis tentang perjalanan Nabi SAW ke Taif minggu lepas, kan? Minggu lepas saya dah cakap pasal tu, kan? Jadi supaya saya tak cakap lagi lah. Kadang-kadang kita dah lupa, kan? Kita pergi sini, kita ulang benda yang sama. Ustaz ni tak ada ajar lain untuk ulang benda tu, tak ada model lain ke? Kan? Model tu, kan? Jadi maknanya kalau dah cerita tak apalah, saya tak payah cerita lagi. Pada peristiwa di Taif tu, kan, yang Nabi SAW jalan ke Taif tu. Baik. Mengesahkan Allah dengan beribadah, berdoa dan memohon pertolongan baik dalam masa sulit maupun masa lapang. Menyembelih korban, bernazar, bertawakal, memutuskan segala perkara dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan berbagai bentuk ibadat yang lain, yang semuanya menjadi dasar bagi tegaknya daulah Islamiah yang benar, kerajaan Islam yang benar, kerajaan yang berdirikan di atas tauhid, yang berdiri di atas agama tauhid. A, B, C, D semuanya beriman, berakidah dengan akidah yang sahih, dengan sendirinya tertegak benda yang macam tu, kan? Di mana Nabi SAW datang tadi, awalnya bukan Nabi ajak kepada tegaknya negara Islam, tak. Akidah. Nabi mula dengan akidah. Sejak daripada Mekah sampai ke Madinah tadi, akidah. Bila akidah dah tertanam dalam diri setiap insan tadi, kan, maka di situ tertegaklah negara yang mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kita tak boleh nak paksa orang. La ikraha fid din. Tak boleh nak paksa orang masuk Islam, tak boleh. Tapi kita hanya menyampaikan. Jadi kalau orang tak terima, kita mana boleh bunuh dia, kan? Orang tak boleh terima, mana boleh kita letupkan dia, mana boleh. Salah dalam Islam ada benda macam tu, kan? Islam ni bukan Islam seperti yang digambarkan oleh Barat tadi, kan? Islam ni bukan agama pengganas. Islam ni dinur rahmah, agama kasih sayang. Agama yang mengajak orang Ta'ala dengan mengajak orang kepada agama, dengan kepada Islam tadi dengan penuh kelembutan, billin wa talattuf, dengan lembut. Nabi dah tunjuk dah, kan? Tapi depa ni cuba nak memadam cahaya Islam tadi dengan macam-macam tomahan yang mereka berikan kepada Islam, sehingga benda ini terkesan sendiri oleh anak-anak Islam. Orang-orang Islam ni terkesan dengan tomahan-tomahan Barat terhadap Islam tadi, kan? Akhirnya dilabel lah orang yang nak dakwah kepada agama tauhid, kepada kemurnian akidah, dilabel dengan macam-macam label. Sekarang ni label baru Salafi Jihadi yang mereka tulis dalam akhbar tu, kan? Itu hanya label yang mereka reka saja. Tak ada sebenarnya. Tak ada. Apa yang saya cakap ni satu dunia dengar hari ini, maka saya cakap dengarlah di sini, wahai saudara-saudara Islam, kan? Jangan terperdaya, kan? Mana kita begitu mudah lidah kita menuding jari kepada orang yang nak bawa agama yang suci tadi dengan macam-macam tuduhan. Kita bagi tahu dalam Islam bukan agama, tak ada tempat, tak ada ruang untuk Islam ni keganasan, tak ada. Kan? Jadi mana apa yang mereka buat, yang orang buat tadi tentang menggambarkan bahawa Islam tu agama paksa orang, agama bunuh orang, tak. Islam bukan macam tu. Mana Islam dia mengajar kebaikan kepada orang tak mengikut sudah. Tapi mungkin dia akan timbulkan kekeliruan dalam kepala kita. Habis itu peperangan antara Islam kafir, macam mana berlaku peperangan tadi? Ya, peperangan tadi kenapa? Kerana nak mempertahankan. Bila kufar tadi sudah berdiri terpacak di hadapan Islam tadi nak memusnahkan Islam, maka Islam dipertahankan. Adapun mereka yang menafsirkan Islam bahawa Islam ni adalah nak bunuh orang apa semua, kan, untuk orang itu tak betul. Kita dah bagi tahu ni Islam ni macam tu. Maka keluar pula label kata Salafi Jihadi apa semua ni, tak ada sebenarnya. Benda ni tak ada. Bila sebut Salafi tak ada benda macam tu. Keganasan pengganas tak ada. Kosong. Jadi macam tu. Maknanya dituduh kita tadi dengan label macam-macam. Kenapa? Kerana kita nak ajak orang jom ikut Quran, jom ikut sunnah Nabi. Jom ikut Quran, jom ikut sunnah Nabi. Tinggalkan apa yang Nabi tak buat dalam perkara ibadat. Itu je kita nak ajak orang. Bukan kita ni menerakakan orang. Wah, siapa tak buat ni masuk neraka, siapa tak buat ni masuk neraka, siapa tak ikut sunnah Nabi masuk neraka. Mana ada. Neraka syurga ni bukan milik siapa-siapa, milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tu mati dalam keadaan dia mengucap 2 kalimah syahadah, kan, orang tu buat dosa, amruhu ilallah, urusannya kembali kepada Allah Taala. Insya'a, kalau Allah nak,
ghafara lahu, dengan kerahmatan dan kelembutan Allah Ta'ala yang tak terhingga tadi, Allah akan ampunkan bagi dia. Wa in syaa 'adzabahu, kalau Allah nak, Allah akan maafkan dia, Allah akan siksakan dia. Itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita menyampaikan kepada manusia, ini agama Islam sebenarnya. Kan? Jadi maknanya orang barat tadi, dia cuba-cuba nak melukis kekotoran ke atas Islam. Tapi sayang, 1000 kali sayang, anak ataupun orang-orang yang mengaku dia tu orang Muslim, dia ambil apa yang barat label tadi sebagai Islam pengganas apa semua tadi kan. Tak ada Islam. Bila sebut Islam tak ada keganasan, tak ada. Kita dah bagi tahu kepada mereka, tapi mereka tak mau dengar, tak mau terima juga. Berdasarkan mereka tengok kita ni ada janggut panjang pakai jubah. Ni mesti ke arah tu, mesti ke arah tu. Ke arah keganasan, pengganas dan sebagainya. Tak. Bukan. Kan? Jadi maknanya begitu keadaan dia. Kita kesianlah. Sebab apa? Mereka akan berhadapan di akhirat besok. Mereka akan berhadapan atau akan cari kita untuk minta maaf kepada kita tadi kan. Kenapa? Tuhmahan yang mereka buat terhadap kita tadi menyekat, terutamanya menyekat kita daripada menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh. Tak boleh nak sampaikan agama ni, tak boleh. Jadi mana kita terpaksa macam tu keadaan dia. Kaifal hal? Alhamdulillah bikhair. Sahabat lama yang lama tak jumpa kan. Alhamdulillah. Itu dia. Jadi macam tu. Ini dia. Menjauhi dan membasmi berbagai bentuk syirik dengan segala simbol-simbolnya yang banyak ditemui di negara-negara Islam. Diceritakan kepada saya, wallahu ta'ala alam, bahawa ada sahabat-sahabat kita yang pergi melawat ke mana? Tempat makam Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ya. Ada yang bertawaf di situ. Betul tak? Siapa pernah pergi? Kan? Di mana Rusia? Ya, apa Rusia, maaf. Saya minta maaf. Jadi maknanya dia bertawaf di kubur Imam Al-Bukhari tadi. Tawaf untuk dapat keberkatan. Kan? Jadi maknanya syirik berlaku di merata tempat. Katanya wallahu alam di kubur Al-Imam Asy-Syafi'i ada benda-benda yang macam tu yang diperbuat kan. Wallahu alam. Jadi saya tak pernah pergi tempat itu, orang cerita kan. Jadi benda-benda syirik macam tu kan. Al-Bukhari, maka Imam Syafi'i pun dengar kata macam tu juga kan. Perkuburan dia. Ada orang buat macam tu kan? Saya tak pernah sampai Mesir. Dia masukkan kertas tu dalam. Ya, ni saksi ada mana dia masukkan kertas, minta harapan, minta apa? Minta sesuatu lah, doa. Kan? Benda ni yang berlaku pada kurun pada tahun 1140 Hijrah lebih kurang lah. Kan? Pada zaman tu 1100 Hijrah lebih lah maknanya. 1115 Hijrah dilahirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ditohmah dengan tohmahan macam-macam tadi kan. Pada tahun 1140, setelah dia keluar belajar apa semua, dia balik ke daerah dia, Humaila, nama daerah dia. Dia balik tengok orang duk buat benda-benda syirik. Duk puja kubur, duk gantung kain-kain di pokok-pokok tertentu kan. Duk minta, sehingga ada wanita yang pergi ke satu pohon kurma. Ya fahlu nahlin. Kan? Ya fahlu nahlin, uridu ziwaj qabla haulin. Wahai pohon jantan, kurma jantan, aku nak suami sebelum habis tahun ni. Macam tu berlaku. Benar ni tak boleh berlaku. Pada tahun 1140 Hijrah lebih kurang macam tu. Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahab ni kan, dia cuba sedaya upaya mengajak orang. Jadi saya dah tolong terjemahkan nota untuk tuan-tuan semua, tapi maknanya Allah Ta'ala tidak mentakdirkan untuk saya terjemah sampai habis nota tu, tapi saya tulis separuh sampai muka surat yang ketiga kan. Jadi berasa tak larat kan. Jadi maknanya saya sampai muka surat ketiga, lepas tu habis tu saya print dalam bahasa Arab. Mungkin saya boleh baca kisah dia kalau untuk pengetahuan kita, mungkin kalau nak sebagai maklumat tambahan. Kalau tak nak kan, saya baca satu risalah surat yang ditulis oleh Syekh Salim Al-Ajmi daripada Kuwait, menulis surat. Dia tengok dah orang teruk dah tuhmah Muhammad bin Wahab ni macam-macam tuhmahan. Macam-macam tuhmahan. Dia berkata Tali Barut British lah, macam-macam yang menjatuhkan Empire Osmaniyah lah, apalah kan. Kepala yang menjatuhkan Empire Islam Osmaniyah, macam-macam dia bertuduh kepada Syekh rahimahullah ni kan. Yang mana itu saya cuba terjemah untuk bacaan kita semua. Walaupun buku ni dah ada buku tentang kehidupan dia, mungkin kita boleh baca sekali lalu sebagai maklumat untuk kita insya-Allah.
Maka kadang-kadang orang baca untuk kita ni, kita mudah masuk Kalau kita baca sendiri ni, baru nak buka buku. Baru nak buka buku, dia mari cerita lain pula. Nak pi sana, sayur tak beli lagi, ikan tak ada, nasi tak masak lagi, macam-macam. Baik, dia kata Syekh Salim, dia kata syirik, dia kata, yang saya sempat terjemah tadi, saya baca yang Arab lah, yang saya tak terjemah kan. Tapi ada 7 muka surat lebih kurang, saya baca cepat-cepat lah kan. Syirik pernah berleluasa di bumi Najd. Tanda-tanda tauhid semakin kabur dan hampir tenggelam kerana arus syirik di merata tempat. Perkara-perkara bid'ah dan khurafat tersebar luas, sehingga ajakan kepada tauhid menjadi suatu yang ganjil. Dan barang siapa yang datang menyeru kepada tauhid, seolah-olah dia membuat satu perkara bid'ah yang besar, menyalahi dan dilempar dengan berbagai-bagai tuduhan. Semua yang jahil diajak bangkit, berusaha menongkah ajaran tauhid yang murni, sehingga suara kebatilan bersatu menjadi kuat. Suara kebenaran semakin pudar dan lemah, dan hampir terpadam cahayanya. Syirik berleluasa di kalangan orang-orang jahil. Mereka datang ke kuburan menyeru, memohon dengan harapan dan takut, dengan sangkaan ahli kubur dapat melaksanakan hajat mereka. Dan ada di antara kaum wanita yang mendatangi pohon kurma jantan dan berdoa bagi mempercepatkan jodoh. Dia berkata, "Ya fahlal fuhuli uridu zawjan qabla al-hawli." Wahai pohon kurma jantan, aku ingin bersuami sebelum akhir tahun ini. Mereka mengambil keberkatan serta mengharapkan kesembuhan penyakit dari pokok-pokok tertentu, meminta dengan menggantung cebisan-cebisan kain padanya. Beginilah kehidupan mereka di era kegersangan suara tauhid. Apabila Allah Ta'ala menginginkan untuk menyempurnakan nikmatnya atas para hambanya dan menolong serta meninggikan agamanya, maka dia izinkan cahaya tauhid kembali bersinar di setiap sudut bumi itu. Lalu agama tauhid kembali tersebar selepas hampir tenggelam dengan kegelapan syirik, khurafat serta ibadat kepada selain Allah Ta'ala. Demikianlah dakwah tauhid kembali bersinar dengan seruan dan usaha Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan dakwahnya mendapat sokongan Al-Imam Muhammad bin Saud rahimahullahu ta'ala. Syekh Al-Imam Muhammad rahimahullahu ta'ala dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah. Setelah meningkat remaja, dia keluar mencari ilmu dari para ulama zamannya. Setelah mantap ilmunya, dia kembali ke daerahnya, iaitu Huraimala pada tahun 1140 Hijriah. Umurnya dikala itu 25 tahun. Dia memulakan dakwah kepada tauhid dengan usaha membasmi syirik dan khurafat yang disebarkan oleh golongan pengagung kuburan dan fasik. Dakwahnya diterima oleh sebahagian masyarakat setelah mereka melihat kejujuran dan keikhlasannya dalam mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Sudah menjadi adat kepada siapa saja yang mengajak kepada kebenaran bahawa mereka pasti akan ditimpa keburukan, yakni ujian. Beginilah yang dialami oleh Syekh Muhammad, yang mana nyawanya hampir melayang ketika dia menjalan dan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jika tidak kerana kelembutan Allah dan penjagaannya, maka golongan fasik hampir berjaya menjelinap masuk ke rumah dan membunuhnya. Akan tetapi segera disedari oleh isi rumah, lalu mereka bertempik sehingga penjahat melarikan diri. Selepas kejadian itu, Syekh rahimahullah berpindah ke Uyainah yang dipimpin oleh Uthman bin Hamd bin Ma'mar. Dia menyambut kedatangan Syekh dengan senang hati dan menerima dakwahnya. Syekh menerangkan usaha yang sedang dilaksanakannya dan berkata kepada Uthman, "Sesungguhnya saya amat mengharapkan jika Tuan bangun membantu menegakkan kalimah la ilaha illallah, agar Allah Ta'ala memenangkan Tuan sehingga Tuan dapat memiliki bumi Najd dan penduduknya." Dengan itu Uthman bangun membantunya. Maka dakwahnya semakin berkembang dan diterima ramai. Dia memotong pokok-pokok yang dipuja manusia, meruntuhkan binaan-binaan pemujaan di kuburan. Dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar semakin luas dan terlaksanalah hudud. Setelah suara ajakan Syekh semakin berkembang hingga sampai ke pengetahuan hakim pemerintah Al-Ahsa yang membayar cukai kepada Uthman. Hakim Al-Ahsa mengugut untuk tidak memberi cukai kepada Ma'mar jika dia tidak mengusir Syekh dari daerahnya. Khabar ini disampaikan kepada Syekh dengan penuh keyakinan kepada Allah Ta'ala. Syekh menjawab, "Sesungguhnya apa yang saya ajak hanyalah kepada kalimah tauhid dan rukun-rukun Islam, amar ma'ruf dan nahi munkar. Jika Tuan berpegang kepadanya serta bangun membantunya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan memenangkan Tuan serta meninggikan atas sesiapa yang memusuhi. Oleh itu janganlah Tuan merasa tertekan dan gusar dengan ugutan Hakim Al-Asa.
Saya amat mengharapkan bahawa Tuan dapat melihat kemenangan dan penguasaan atas beberapa wilayah. Uthman merasa malu dan terus berlalu pergi. Akan tetapi selepas itu Uthman didatangi oleh beberapa orang yang hatinya berpenyakit, julasa usuk, kawan-kawan buruk jahat perangai. Lalu mereka memujuk-mujuknya sehingga Syekh berjaya diusir daripada daerah itu. Hikmah Allah Ta'ala bahawa dia inginkan agamanya ditinggikan dengan bantuan hambanya yang lain, bukan dengan Uthman tadi, tapi dengan orang lain. Syekh berpindah ke Ad-Dar'iyah, yang mana penguasanya waktu itu ialah Muhammad bin Sa'ud rahimahullah. Hal keadaan Syekh waktu itu samalah seperti halnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu menyeru, siapakah yang mahu menolong dan melindungiku sehingga aku dapat menyampaikan kalimah Tuhanku. Itu yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika puak Quraisy semua tak terima Nabi. Akan pada musim haji Nabi pergi kemah demi kemah demi kemah mengajar, siapakah yang boleh membantuku, may yansuruni may yu'wini hatta uballigha kalam rabbi. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang boleh tolongku, siapa yang boleh melindungiku sehingga aku dapat sampaikan kalam Tuhanku. Nabi kata tu. Nabi pergi ke kemah demi kemah demi kemah sehinggalah Nabi sampai kepada kemah yang diberkati, kemah Al-Ansar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di situ mereka terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia kata Syekh tadi kan. Baik, sampai di Ad-Dar'iyah Syekh menjadi tetamu kepada seorang penduduknya, akan tetapi orang itu takut keburukan menimpanya sekiranya diketahui oleh Muhammad bin Sa'ud. Syekh menenangkannya. Kehadirannya semakin diketahui orang. Lalu mereka secara bersembunyi datang menziarahi Syekh, sembunyi-sembunyi. Beliau menerangkan kepada mereka tauhid yang benar dan mereka merasa tenang dengannya. Lalu timbul perasaan mereka untuk menyampaikan berita itu kepada raja mereka, iaitu Muhammad bin Sa'ud, supaya bangun membantu dakwah yang suci ini. Akan tapi kerana perasaan takut yang menyelubungi mereka, mereka hanya menemui isterinya sahaja yang bernama Mudhi. Isteri Muhammad bin Sa'ud nama Mudhi, seorang wanita salihah yang berpegang kuat dengan agamanya. Mereka menjelaskan kepadanya tentang kedudukan ataupun keadaan Syekh, tentang apa yang dia bawa daripada ajakan amal makruf dan nahi mungkar. Dengan itu timbul di hatinya perasaan suka kepada Syekh dan ajakan tauhid. Lalu Allah Ta'ala campakkan ke dalam hatinya perasaan suka kepada Syekh. Lalu setelah datang suaminya, iaitu Muhammad bin Sa'ud, datang bertemu dengan dia, dia pun ceritalah tentang keadaan Syekh itu. Katanya, kedatangan lelaki ini adalah peluang kebaikan yang Allah hantar kepadamu, maka muliakanlah dia dan hargailah dia. Kemudian isteri Muhammad bin Sa'ud tadi disokong pula oleh dua saudara dia yang bernama Thaniyah dan Mishari, dua saudara dia. Mereka menasihatinya supaya membantu dakwah Syekh. Lalu Allah campakkan ke hatinya untuk mengasihi Syekh. Dan semasa dia hendak mengirimkan utusan pergi menjemput Syekh, bertemu dengannya, maka isteri dia berkata, kamu sendirilah pergi kepada dia, zahirkan bahawa kamu ni memuliakan dia. Jadi bila orang tengok, orang akan ikut kamu. Dengan dorongan isteri dan dua saudaranya, maka Muhammad bin Sa'ud pun pergilah bertemu dengan Syekh tadi, kan, supaya membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Pendek ceritanya, maknanya kan, sehingga berkembanglah agama tauhid tadi kan. Saya nak baca nota ni panjang sangat kan. Insya-Allah tu masa itu terjemahkan dan saya hadiahkan kepada tuan-puan insya-Allah taala, kalau saya sempatlah. Tapi saya ingat benda ni pun sudah diterjemahkan dalam bahasa saudara kita, bahasa Indonesia kan. Biodata tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kan. Itu sirah, itu sejarah. Jadi ada pun tohman-tohman yang macam-macam tadi kan, keburukan-keburukan yang ditujukan terhadap Syekh rahimahullahu taala, maka orang tu dia akan bangun, dia akan berhadapan dengan kawan tu. Dia jawablah apa dia nak jawab di akhirat besok kan. Jadi maknanya kita ni disuruh dalam Islam supaya sembunyikan. Kalau ada keburukan orang, kita jangan ceritakan aib orang tadi, kan, supaya Allah sembunyikan aib kita di akhirat besok kan. Jadi tuduhan, tomahan kan, dakwaan mengatakan ini dia sejarah yang sebenarnya, bahawa dia ni adalah dia bapak dia derhaka kepada bapak dia, saudara dia pun tak suka pada dia kan, macam-macam dituduh, macam dituduh dia. Itu dia. Nabi Muhammad kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kumpulan gembira pada apa yang ada pada mereka daripada dalil dan bukti. Jadi Allah Ta'ala akan menghukum di antara kita di akhirat besok lah. Kemudian
Golongan yang selamat senang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam ibadah, perilaku dan dalam segenap hidupnya. Kerana itu mereka menjadi orang-orang asing di tengah kaumnya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Nabi kata macam tu, hadis riwayat Muslim. Macam mana nak terjemah hadis ni? Macam mana orang nak tafsir hadis ni? Sesungguhnya Islam pada permulaannya asing dan akan kembali menjadi asing seperti pada permulaannya. Maka keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing. Maknanya saya nak beritahu lagi sekali, Allah Ta'ala tak pernah sebut dalam Quran yang kita duduk sembang, kan? Allah Ta'ala tak pernah puji golongan yang ramai dalam Quran. Allah sebut yang ramai ni hak tak elok lah. Bal aktsaruhum la yaqilun. Bahkan kebanyakan mereka tidak berakal. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Allah sebut dalam Quran. Kalau kita orang yang baca Quran, kita tengok tak pernah sekali pun Allah puji golongan yang ramai. Maknanya majoriti bukan suatu yang semestinya baik. Oh, kami ramai, so kami tak. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala puji golongan yang sedikit. Wa qalilum mahum, sedikit mereka itu, golongan yang sedikit. Dan dalam surah apa yang Allah Ta'ala sebut kan? Tadi saya sebut surah An-Nahl kan? Sebagai untuk faedah kita semua. Surah As-Sa' ayat apa tadi? Ya, ayat 24, surah As-Sa' ayat 24, boleh buka insya-Allah. Allah Ta'ala sebut tentang wa qalilum mahum, sedikit golongan tersebut. Mana orang yang illa allazina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Wa qalilum mahum, sangat sedikitlah mereka beriman, beramal soleh. Bila sebut iman, maksud ikhlasul ibadah lillah lah maksudnya, kan? Dengan rukun iman tadi. Kemudian amilus solihat tu, wa amilus solihat, beramal dengan amalan soleh tu lah maksud tu. Hak tu yang nak kena detail. Amalan soleh yang macam mana? Fihi ittiba'un lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, padanya mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan soleh tadi. Sebab tu kalau kita buat amalan yang kita anggap dia soleh, ibadat yang kita anggap soleh, tapi dia tak ada ittiba' Nabi sallam, maka Allah tak terima ibadat tadi kan? Walaupun kita pandang baik, sejuta kali baik kita pandang, Allah tak kata apa, Nabi tak kata apa dalam ibadat tadi, maknanya tak baik. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang sesiapa yang beramal dengan amal ibadat yang tiada ajaran kami di atasnya, maka amalan dia tertolak. Rad bermakna mardud, dengan makna tertolak ibadat tadi. Jadi pastikan dulu sebelum kita melaksanakan sesuatu ibadat, akan dengan niat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala, bahawa amalan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Itu dia. Dalam riwayat lain disebutkan fatuba lil ghurabai, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing, yang ganjil. Alladzina yasluhun, orang-orang yang mereka itu berbuat baik. Apa dia buat baik? Buat kebaikan lah. Akan buat kebaikan, ibadat ke apa ke, benda muamalat ke, benda ibadat ke, maknanya kan tidak menyanggahi ajaran Allah Ta'ala. Mereka itu yasluhun idza fasada nas, apabila manusia dah rosak. Kita nak cerita bila manusia ni nak rosak ni, bila manusia nak rosak ni, dah rosak dah. Kerosakan sudah berleluasa, sudah berlaku. Dah berlaku dah. Kan? Jadi maknanya sejak zaman Nabi SAW sampai hari ni, Nabi kata aku dan kiamat macam ni lah. Kan, kiamat macam ni. Maknanya kita nak tunggu kiamat, nak tunggu tanda-tanda kiamat bila lagi? Ya, tanda kecil semua dah keluar, kecuali tanda besar belum keluar. Bila dah keluar dah, masa tu tiada manfaat lagi lah, kan? Oleh setiap jiwa yang nak beriman, yang mana dia belum beriman sebelum tu kan. Contohnya Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-An'am ayat 158 surah Al-An'am, Allah cerita tentang iman yang tidak bermanfaat lagi bila dah keluar dah tanda besar tu kan. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu, adakah mereka semua menanti-nanti bahawa datang kepada mereka para malaikat, au ya'tiya rabbuka, ataupun Tuhan datang kepada mereka, au ya'tiya ba'du ayati rabbik, ataupun datang kepada mereka sebahagian daripada tanda-tanda Tuhan kau, tanda-tanda besar.
yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, pada hari yang datang oleh sebahagian daripada tanda-tanda Tuhan engkau, tanda-tanda kiamat yang besar. La yanfa'u nafsan imanuha, tiada bermanfaat akan diri seseorang oleh imannya. Ini terjemah bahasa lama sikit, kan? Maksudnya iman seseorang tidak memberi manfaat lah untuk diri dia. Lam takun amanat min qablu, yang dia tidak beriman sebelum ini. Sebelum tak beriman, bila tengok tanda besar kiamat, ui, matahari terbit sebelah barat, oh, amantu billahi, aku beriman dengan Allah Ta'ala. Macam mana Fir'aun dalam surah Yunus, Allah Ta'ala cerita dia, hari ini aku berimanlah dengan Tuhan Bani Israel, sesungguhnya aku daripada orang-orang Islam. Allah kata tak terima dah. Al-ana, sekarang baru nak beriman, wa qad asaita, kamu dah derhaka dah, dah kafir dah sekarang dah. Mari, dah nampak depan kamu ruh dah digarah dah, dah hukum ni ruh, baru nak beriman. Dah. Kan tak diterima dah masa tu. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imani khaira, ataupun dia tak pernah buat baik untuk iman dia, dia tak pernah beramal ibadat. Orang kata dia Islam, aku Islam juga, Islam. Tengok nama aku dalam surat beranak ni Islam. Semayang tak pernah, apa tak pernah semayang. Yang tahu Muslim. Kan? Quran, apa Quran? Hadis, apa hadis? Yang penting aku Muslim. Orang pergi Jumaat, aku tak pergi Jumaat. Orang pergi semayang raya, aku pergi semayang raya. Kan? Itu dia. Itu masalah kita, orang kita ni. Hari raya penuh sampai tak ada nak semayang dalam tu. Tapi memanglah tak sunnah pun semayang dalam masjid. Sunnahnya semayang di kawasan lapang tadi kan. Jadi mana ceritanya orang kita macam tu lah. Ni Ramadan nak dekat ni, kan? Ramadan nak dekat ni, tengoklah semangat bukan main. 3 hari 4 hari pertama ya Ramadan tu penuh masjid sampai keluar, kan? Ni itu macam tu lah. Itu mana ada hadap Melayu kita macam tu, macam mana. Lepas tu dia kata apa, aku dah dapat maghfirah dah dapat rahmat dah, dapat apa lagi? Datuk Kedah tak dapat lagi, dia kata. Maksud dia semayang malam pertama tu sebenarnya dapat apa? Maghfirah, rahmat. Lepas tu apa? Jauh pelihara daripada api neraka kan? Atqu minan nar. Dapat 3 malam jadi ya. Kan okey lah ya. Cukup lah, mantap lah. Aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru, katakanlah kepada mereka, ai Muhammad sallam, tunggulah kamu semua. Inna muntazirun, kami pun duk tunggu juga. Dia boleh kata kita okey tak apa, insya-Allah kita tunggulah, tengok kalau engkau ni tipu kan. Kita tunggulah. Kita pun kata kat dia, insya-Allah kita tunggu. Saya pernah dikatakan kepada saya oleh seseorang, dia kata engkau kalau kau tipu, insya-Allah kau tunggulah di akhirat besok, kan. Saya kata insya-Allah kita jumpa lagi di akhirat, insya-Allah taala. Tengok masa tu kan, fasaya'lamul mujrimuna ayyamun qalbin yanqalibun. Masa hari tu orang jahat dia akan tengok di mana tempat dia nak balik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang yang zalim tak boleh lari mana, kan? Orang yang zalim tak boleh lari ke mana. Hang zalim orang lain, walaupun sedikit, kan? Sikit akan terima. Allah dah janji, la ansurannaka walau ba'da hinin. Allah kata kepada orang yang dizalimi tadi, aku pasti tolong kau walaupun selepas beberapa zaman. Qul intaziru, katakanlah kepada mereka, tunggulah kamu semua. Inna muntazirun, kami pun tunggu macam kamu juga. Janji Tuhan pasti benar, wahai orang-orang yang zalim. Itu dia. Baik. Bila kita golongan mustad'afin, golongan yang lemah kan, diperkatak-katikkan kita ni macam-macam. Apa orang nak buat-buatlah, kita ni macam buah timun, orang kata nak wrestling dengan derian, mana boleh. Dia golek kita kena sakit, kita golek dari kita sakit. Maknanya sabar. Macam Nabi kata kepada Ali Yasir, sabran ya ala Yasir, sabar. Inna mau'idakumul jannah, tak lama janji kamu adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang yang dhaif, golongan mustad'afin, yang ditindas, yang dituduh, yang ditohmah dengan macam-macam tohmahan. Wa nahnu bura'u, kita berlepas diri daripada tohmahan tersebut. Wa ma 'alaina illa sabr, tiada sesuatu ke atas kita melainkan hanya kesabaran saja. Itu saja yang kita boleh buat. Ini adalah sunnatullah yang berlaku di setiap zaman ke atas golongan mustad'afin. Tapi kita jangan
Jangan rasa duka cita, jangan rasa keluh kesah, kerana Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar itu akan mur. As-sabru murrun. Sabar itu sangat pahit. Sangat sabar, sangat pahit. Sebab itu penyair, hiburkan hati kita dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi SAW dan kata-kata para ulama. Kata ulama, ya sahibal hammi innal hamma munfarijun, abshir bi khairin fa inna as-sani'a huwa Allahu, wa idza bulita fathiq billahi warda bihi fa innal ladzi yakshiful balwa huwa Allahu. Wahai orang yang berduka cita, sedih dengan tindasan tohmahan manusia kepadanya. Ya sahibal hammi innal hamma munfarijun. Sesungguhnya duka cita ini akan habis, akan selesai tak lama lagi, tak akan selesai, akan habis. Abshir bi khairin, bergembiralah dengan khabar gembira ini. Fa inna as-sani'a huwa Allah, kerana yang buat tu adalah Allah. Yang buat tu adalah Allah. Wa idza bulita, bila engkau diuji, apabila engkau diuji, fathiq billahi, maka siqahlah dengan Allah. Siqahlah, percayalah dengan Allah Ta'ala bahawa kamu sedang diuji untuk diangkat derajat kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk dibersihkan dosa-dosa kamu. Fathiq billahi warta bihi, redalah dengan ujian Tuhan ini. Wallazi yakshiful balwa, yang menghilangkan segala musibah dan ujian, huwallahu, adalah Allah Ta'ala. Itu saja yang ada. Sabran ala Yasir, sabar. Terima ujian. Selepas ujian, sehingga kita ni Allah bersihkan daripada dosa-dosa dan Allah angkat derajat kita untuk ke Al-Firdaus insya-Allah. Syurga bukan dengan angan-angan. Inna sil'atallah, ala, ketahuilah sesungguhnya syurga Allah Ta'ala itu mahal. Sil'atullahil jannah, barang dagangan Allah Ta'ala adalah syurga. Dan syurga itu sangat mahal. Sangat mahal syurga Allah. Kita akan diuji dengan macam-macam ujian, kesakitan. Terima. Kan Allah Ta'ala cipta sesuatu manusia, suatu kaum untuk menguji suatu kaum yang lain. Allah cipta manusia tadi, yang mana sebahagiannya menjadi ujian kepada sebahagian yang lain. Sebahagiannya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebahagian yang lain, dan sebahagiannya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebahagian yang lain. Maka inilah sunnatullah yang pasti akan diterima oleh setiap orang yang mengaku bahawa dia beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia pasti diuji, dan ujian seseorang itu mengikut kadar imannya. Setakat mana iman kita, setakat itulah kita diuji. Kadang-kadang diuji dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan isteri kita, suami kita dan sebagainya. Jawapannya adalah sabran, sabar. Itulah dia jawapan yang sangat pendek tapi sukar untuk diterjemahkan dalam diri kita. Sangat sukar kan? Jadi maknanya tidak mengetahui melainkan orang yang pernah merasainya, dan kita semua mungkin telah merasainya dengan ujian kita masing-masing. Itulah dia. Baik. Golongan yang selamat tidak fanatik kecuali kepada firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap ikut hawa nafsu, tetapi apa yang Nabi tuturkan itu adalah wahyu yang telah diwahyukan kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Adapun manusia selainnya, betapa tinggi pun derajatnya, betapapun tinggi derajatnya, terkadang dia melakukan kesalahan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam semuanya buat salah dan dosa, dan baik-baik orang yang bersalah dan berdosa itu adalah orang-orang yang bertaubat. Ini dia. Al-Imam Malik rahimahullah berkata, tidak seorang pun sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan ucapannya diambil atau ditinggalkan, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ucapannya selalu diambil dan diterima. Kan? Itu kata Imam Malik, kullu kalamin minhu dzul qabuli minhu mardudatun siwar rasuli. Kan? Maksudnya semua percakapan, semua ayat perkataan orang kita boleh ambil, kita boleh tolak, boleh ambil, boleh tolak, siapa tak kisah. Kan? Pendapat saya boleh orang terima, pendapat saya orang boleh tolak, tak ada masalah.
illa sahib hadzal qabr, melainkan tuan punya kubur ini sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata dia tak boleh dipertikaikan. Kalau kita mempertikaikan kata-kata dia, maka kita telah mempertikaikan kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Kan? Maka di manakah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu sambut? Cinta Nabi, malam cinta Nabi, siang cinta Nabi, tahun cinta Nabi. Kan? Ya, memang tak salah kita mencintai Nabi. Bahkan kita disuruh mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cara kita menterjemahkan cinta Nabi itu biarlah tepat seperti yang diterjemahkan oleh Abu Bakar, Umar, Osman dan sahabat-sahabat yang lain. Kan? Dengan jiwa mereka, dengan diri mereka, keluarga mereka. Kan? Fida'uka bi abi wa ummi. Kalau ibu dan bapa aku menjadi tebusanmu, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai macam tu sekali. Kerana cinta mereka tadi kan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sufyan sebelum Islam, dia kata apa? Fa wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammada. Demi Allah, aku tak pernah tengok manusia ni cinta kepada Muhammad sebagaimana kawan-kawan Muhammad cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu dalam keadaan tertekan, sakit, ketakutan, tak takut. Sakit, diseksa, kan? Disalib oleh puak Quraisy Mekah. Kerana apa? Kerana tewasnya mereka dalam perang Badar tadi kan. Mereka dapat culik dua sahabat Nabi, Zaid bin Danasah dengan Khubayb bin Adi. Khubayb yang disalib tadi kan, dia mengadu kepada Allah Ta'ala saja kesukaran dia, kesunyian dia, kesedihan dia. Dia kata apa? Ilallahi ashku gurbati ba'da kurbati. Aku hanya mengadu kepada Allah Ta'ala. Gurbati, terasinganku tadi kan. Aku terasing. Kurbati ba'da kurbati, selepas musibahku. Aku ni asing. Aku ni maksudnya orang asing di sini. Seorang aku. Dalam keadaan aku ditimpa musibah, hanya kepada Allah aku mengadu. Ilallahi ashku gurbati ba'da kurbati wa ma arsadal ahzabu li 'inda masra'i. Begitu ramainya kumpulan-kumpulan ni tadi, manusia tadi ramainya hendak melihat kematianku. Nak melihat kematianku tadi. Wa ma arsadal ahzabu li 'inda masra'i wa ma bi hidharul mauti. Aku tak takut mati. Wa ma bi hidharul maut. Wa inni lamayitun. Sesungguhnya aku pasti mati. Wa anna ilallahi iyabi wa marji'i. Sesungguhnya tempat kepada Allah lah tempat aku kembali dan tempat aku pulang. Kata Khubayb bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu. Ni sahabat-sahabat. Kata Quraisy, ya Khubayb, ma ra'yuka, apa pandangan engkau tentang Muhammad? Kalau Muhammad duduk ganti tempat kamu sekarang. Benar ni kita selalu ulang cerita kan. Saya ingat saya selalu cakap, tak tahulah di mana-mana saya cakap benda macam ni. Kenapa? Kerana nak menghiburkan hati kita masing-masing. Ni hiburan untuk kita, hiburan. Kita golongan mustad'afin. Hiburan untuk kita. Apa lagi hiburan selepas kata Allah dan kata Rasulnya untuk kita? Tak ada. Itulah dia hiburan untuk kita, insya-Allah taala. Sampai Allah Taala kembalikan kita ke alam akhirat, insya-Allah taala. Baik. Golongan yang selamat adalah para ahli hadis. Tentang mereka Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati. Akan sentiasa ada satu puak kecil di kalangan umatku, zahirina 'alal haq, yang mereka itu zahir di atas kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak akan dapat memudaratkan mereka siapa yang menghalangi mereka, yang menentang mereka, sehingga datang kepada mereka perintah daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun keputusan daripada Allah Taala. Sama ada mereka akan dapat melihat kemenangan itu semasa hidup mereka, manusia beriman semuanya kepada tauhid, ataupun mereka akan menang dengan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu seorang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku nabi. Dia mengaku nabi. Nabi hantar orang tadi. Diperintahkan supaya utusan tadi dibunuh. Maka bila ditikam orang tadi daripada belakang tembus ke hadapan, dia kata fuztu wa rabbil Ka'bah. Sebelum dia mati, aku menang demi Tuhan Kaabah. Orang heran, pasal apa dia kata dia menang, padahal dia dah mati dah.
Fuztu wa rabbil Ka'bah. Aku menang demi Tuhan Kaabah. Menang dengan mendapat keredaan dan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Taala himpunkan kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, auliya salihin, syuhada wasiddiqin di dalam syurga al-firdaus insya-Allah. Itulah dia angan-angan dan cita-cita kita selama ini, dan kita lalui jalan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke syurga Allah Taala insya-Allah. Siapa yang membenarkan janji dia dengan Allah Ta'ala, Allah akan membenarkan janjinya dengan mereka. Itulah perjanjian yang Allah Ta'ala buat dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah buat perjanjian dengan Bani Israel. Dan bila perjanjian yang Allah buat dengan Bani Israel, bukan dengan Bani Israel sahaja, bahkan dengan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang beriman kepada kamu, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah akan masukkan kita ke dalam syurganya. Itulah dia matlamat dan tujuan kita orang-orang yang beriman, nak masuk syurga Allah Ta'ala dengan satu cara saja, iaitu cara ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kita boleh masuk syurga. Syurga di hadapan, bukan di kiri dan di kanan. Nabi kita, anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah dia jalanku yang lurus, ikutlah Nabi kita. Ikut. Wala tattabi'us subula. Jangan ikut jalan yang di samping-samping itu. Fatafarraqa bikum an sabilih. Kamu akan sesat daripada jalan Allah Taala tadi, jalan yang mengajak kamu ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya akan al-umru, kata orang Arab, al-umru mahma talat, al-umru mahma tala fala budda min tulu'. Dia kata al-fajru mahma tala fala al-lailu mahma tala fala budda min tulu'il fajri. Malam itu walau bagaimana panjangnya mesti terbit fajar, kata orang Arab. Al-lailu mahma tala fala budda min tulu'il fajri wal umru mahma tala fala budda min dukhulil qabri. Umur panjang mana pun mesti masuk kubur. Umur panjang mana pun mesti masuk kubur. Faya Abdullah kam yarakallahu asiya. Wahai hamba Allah, berapa banyak Tuhan tengok engkau buat maksiat. Harisan 'ala dunya walil mauti nasiya. Engkau terlalu tamakkan, haluba kepada kehidupan ini, tapi engkau lupa mati. Anasita liqa Allah, anasita liqa Allah wal lahda wath thara. Lupakah engkau pertemuan dengan Allah Taala dan tanah tadi? Wa yawman abusan tashibu fihi an-nawasiya. Pada hari yang penuh takut, gentar, segala jiwa manusia gentar, takut menghadapi Tuhan Rabbul Izzah. Tuhan Rabbul Izzah tadi kan, takut semua tunduk pandangan dia. Hatta para anbiya, mereka kata inna Allah yaghdabu. Hari ini Allah Ta'ala marah sungguh. Lam yaghdab, tidak pernah dia marah macam ni. Sebenarnya Allah Ta'ala murka sungguh. Mana dia? Limanil mulkul yawm. Mana dia kerajaan hari ini? Mana dia kerajaan? Mana dia raja-raja? Mana dia pemerintah? Mana dia pemimpin? Limanil mulkul yawm. Untuk siapa kerajaan hari ini? Lillahil wahidil qahhar. Milik Allah Ta'ala yang maha perkasa tadi kan, lagi maha Esa. Itulah dia Allah Tuhan kita kan. Macam itulah keadaan kita insya-Allah Ta'ala. Hanya kita minta Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Umur kita ni pendek, tak panjang. Kita akan sampai ke alam barzakh seperti mana sahabat kita semalam tinggalkan kita. Sahabat kita kemarin tinggalkan kita. Kita juga akan tinggalkan orang yang selepas kita. Pasti dan pasti, mesti. Itu dia. Baik. Seorang penyair berkata, Ahlul hadith humu ahlul rasuli illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahli hadis itu mereka lah ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli hadis. Orang yang belajar dan mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mereka tidak pernah bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi jiwa mereka bergaul dengannya. Pagi kita dengan hadis Nabi, tengah hari kita dengan hadis Nabi, petang kita dengan hadis Nabi. Beramal. Saya cerita itu pakai selipar, pakai kasut, tangga selipar, tangga kasut, masuk bilik air semua kan. Pagi, petang, tengah hari, malam tak kira. Sentiasa kita bersama dengan kata Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi, ya kan? Sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. 5 minit lagi.
Golongan yang selamat menghormati para imam mujtahidin, tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka. Tak taksub. Kan? Sampai orang itu taksub ni kan. Kita mazhab Syafi'i, kita kena buat benda ni. Syafi'i kena buat. Imam Syafi'i tanya dia apa? Imam Syafi'i pun dia tak kenal. Imam Syafi'i pun dia tak kenal apa semua. Kitab Imam Syafi'i pun dia tak pernah baca. Hatta di masjid-masjid ada orang baca kitab Siapa tahu di masjid mana baca kitab 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 Risalah, kan, Ikhtilaful Hadis, kitab Al-Imam Asy-Syafi'i. Tak ada orang baca kan. Tak tahulah alasan apa macam-macam. Mungkin tak ada terjemahan, sudah diterjemah pun. Kitab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sudah diterjemah pun ke dalam bahasa Nusantara. Kan, dah terjemah pun. Maknanya baca, tengok apa Imam Syafi'i kata, apa Imam Syafi'i, kan. Dia suruh kita ikut hadis. Suruh kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku cakap tu, kata kalau tak tepatan dengan apa Nabi cakap tu, satu mau ambil lah. Ambil Nabi tu. Itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kita Malaysia ni kan, saya pernah tanya orang tu, kata kita ni di Malaysia mesti ikut mazhab Syafi'i. Saya nak tanya tuan, boleh tak tuan beritahu tahun yang keberapakah, kan, maknanya bilakah kita ni diwajibkan ikut mazhab Syafi'i ni? Bila tolong bagi tarikh yang tepat pada saya. Saya tak tahu. Bila saya lahir saya dapat orang cerita Imam Syafi'i gini kan. Saya tak tahu. Saya nak belajar. Boleh cerita dekat saya, buat satu artikel ke senarai tulisan ke apa, cerita sejak bila kita ni diwajibkan bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Kalau tak pegang dengan satu-satu bab, tak ikut Imam Syafi'i kata, kita telah memecah belah masyarakat. Dituduh macam lah, tak boleh ni pecah belah masyarakat ni. Kan? Tak boleh sebut benda ni, tak boleh. Ada part yang boleh sebut, ada part yang tak boleh sebut. Ni apa benda ni kan? Man katama ilman, barang siapa yang menyembunyi satu ilmu, aljamahullahu bilijami minan nar yaumil qiyamah. Allah akan lijam dia, kekang dia dengan kekang api neraka pada hari kiamat besok, kata Nabi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu kan? Kena cerita habis. Mana ada part yang tak boleh sebut, ada part yang tak boleh sebut, tak ada. Semua kena cerita lah. Imam Syafi'i ni cerita habis semua. Macam tu keadaan dia. Tak boleh sembunyi. Tak boleh sembunyi. Itu dia. Golongan yang selamat mengambil fiqh. Fiqh ni apa? Pemahaman hukum-hukum Islam dari Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, dan pendapat imam mujtahidin yang sejalan dengan hadis sahih. Itu dia. Ada bab-bab yang para ulama ijtihad kan, yang tidak ada nas padanya, dalam bab ijtihad dengan syarat-syarat dia kan. Hal ini sesuai dengan wasiat mereka yang menganjurkan agar para pengikutnya mengambil hadis sahih. Kata para imam, idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi. Kata para imam. Qala Abu Hanifah al-Imam, kan, penyair dia baru dia rangkaikan kata-kata para imam dalam satu syair yang cantik, yang sedap bahasa dia, kita boleh hafal insya-Allah. Dan meninggalkan setiap pendapat yang bertentangan dengannya. Itu dia. Kalau pendapat yang bertentangan dengan hadis sahih itu tinggal. Semua imam kata macam tu kan. Imam Syafi'i kata, lempar ke dinding perkataan aku kalau tak sama dengan hadis sahih. Bila kamu jumpa hadis sahih, itulah dia mazhabku. Itulah dia mazhabku. Jelas sangat kan. Jadi macam tu. Yang ke-9, golongan yang selamat menyeru kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran. Itulah dia. Jadi maknanya kita baca ni supaya apa? Supaya kita tergolong dalam golongan yang selamat lah. Kita tahu ciri-ciri dia, kita cuba untuk mengikut. Jadi supaya kita selamat lah, insya-Allah kan. Jadi mana dunia ni dah serabut dah macam-macam lah. Agama Islam ni dah jadi macam-macam lah orang buat, orang reka dah. Jadi kan semua nak ada bahagian dia dalam membuat sesuatu dalam Islam kan. Supaya apa, tak tahulah, dengan sebab keuntungan dunia ke, pangkat darjat ke, wallahu taala alam lah kan. Tapi kita tak boleh nak bersangka baiklah kepada orang yang buat benda baru dalam agama ni kan. Dihiasi Islam dengan hiasan-hiasan yang tak pernah dihias oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi macam-macam kita buat kan. Bila kita sebut ni tak ada dalam sunnah ni kan, mulalah dia kan nak angkat jari, nak tunjuk kat kita, satu tunjuk kat kita, tiga balik kat dia kan. Satu dekat kita, tiga balik dekat dia. Itulah keadaan dia insya-Allah. Nak buat macam mana? Akhir zaman. Jadi hidayah tu milik Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha, dia beri kepada siapa yang dia kehendaki.
kan? Dan dia sesatkan siapa yang dia kehendaki. Na'udzubillahi min zalik lah. Kita minta supaya kita selamat di dunia, di alam barzakh, dan dalam kehidupan akhirat yang selama-lamanya lah. Sesaat pun kita tak mau masuk neraka. Kalau boleh kita tak mau tengok pun neraka, kan? Tapi nak buat macam mana? Kena lalu juga. Wa in minkum illa wariduha, Allah kata, tiada di kalangan kamu melainkan akan lalu neraka tadi. Surah Maryam tu kan? Wa in minkum illa wariduha, kan? Wa kana ala rabbika hatman maqdiya. Surah Maryam tu Allah sebut tentang kita ni semua akan lalu ke neraka. Lari ke mana dah? Kan? Bayarlah duit macam mana pun tak payah lari. Siapa nak terima bayaran nombor satu? Tak ada. Ni. Ya, 71. Maryam. Allah kata kan, wa in minkum illa wariduha, tiada seorang pun di kalangan kamu kecuali akan melaluinya neraka itu. 70 sampai 73. 72 sampai 72 kan? Kana ala rabbika, demikian itu adalah atas Tuhan engkau, hatman maqdiyah, ketentuan yang Allah Ta'ala sudah tetapkan. Thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Sudah semua lalu ke situ. Kemudian Allah kata kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharuz zalimin, hai orang-orang zalim, dengar ni. Wa nadharuz zalimin, kami akan tinggalkan orang-orang yang zalim fiha jithiyah, berlutut di dalamnya. Allah kata kami biarkan orang yang zalim tadi berlutut di dalamnya, alam neraka tadi, duduk dalam itulah. Ini cerita bahawa semua orang akan lalu kot neraka. Tak ada siapa kata aku tak mau lalu, aku nak pergi kot lain. Tak boleh. Satu jalan tu lah, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Habis dah kah? Faham semua? Faham kan bahasa kita kan? Saya cakap pun bahasa kita. Cumanya yang mungkin tak ada, sebagian tak ada dalam kamus Dewan Bahasa kot. Ya. Imam Mujtahidin. Mujtahidin ni maksud dia ulama-ulama yang berijtihad. Apa makna ijtihad? Ijtihad ni maksud mereka dalam satu-satu bab yang tiada nas padanya. Nas ataupun nas kesamaran, tak pasti kan. Maka masing-masing berijtihad. Dia maksudnya setelah bacaan dia yang menyeluruh, kajian dia yang luas, beribu kitab dia dah baca, beratus ribu hadis dia dah hafal, berjuta hadis dalam kepala dia. Dia dah cuba untuk cari nas-nas tadi, dia tak jumpa. Tiba-tiba berlaku sesuatu perkara, maka dia berijtihad dalam perkara tersebut. Kita panggil imam yang mujtahidin. Macam kita kata yang terkenal imam yang empat ni lah. Al-Imam Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit kenal tak siapa? Abu Hanifah. Dia Abu Hanifah Nu'man bin Thabit. Imam Malik bin Anas. Kan? Bukan Anas sahabat Nabi tu tak lah. Malik bin Anas. Kemudian Al-Imam Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahumullah. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mereka ni maksudnya imam mujtahidin yang terkenal. Bukan menafikan imam-imam yang lain. Tak. Ada lagi. Banyak lagi. Kan? Banyak lagi imam mujtahidin yang terkenal. Tapi mereka ni yang terkenal sebab apa? Sebab mereka ni banyak dalam bab fiqh, hadis berkenaan fiqh. Kan? Sebab tu kata Al-Imam Ibn Ahmad bin Hanbal, ketika ditanya oleh anak dia, "Ya, siapa yang selalu doa dekat Syafi'i ni? Siapa Syafi'i ni, ya ayah?" Kan? Dia kata Syafi'i, "Ya bunayya, Syafi'i najmun." Syafi'i, anakku, adalah bintang. Najm, bintang. Dia kata lagi, "Laula Syafi'i ma 'alimna fiqh al-hadis." Kalau bukanlah sebab Syafi'i, kami tak fahamlah fiqh hadis ni, kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Itu dia. Jadi Imam Syafi'i pun puji juga Imam Ahmad. Dia puji juga. Dia kata apa? Dia kata ketika dia keluar daripada Baghdad, dia kata, "Ma kharajtu min Baghdadin." Aku keluar daripada Baghdad. Aku tidak tinggalkan di sana. Aku tidak tinggalkan di sana seorang yang lebih bertakwa dan lebih wara' dan lebih faqih daripada Ahmad bin Hanbal. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah.
Aku keluar daripada Baghdad. Aku tidak tinggalkan di Baghdad itu melainkan seorang lelaki yang sangat faqih, sangat wara', iaitu Ahmad bin Hanbal rahimahumullah taala ajma'in. Itu dia. Jadi imam mujtahidin, imam yang berijtihad. Berijtihad, apa maksud ijtihad? Ijtihad ni bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh mencari satu hukum yang dekat dengan nas. Kalau dia pun tak jumpa nas, kan? Ataupun dalam memahami nas yang samar. Nas yang samar, sudah kata macam ni hukum, dia kata macam ni hukum. Kan, mana nak pegang yang mana? Macam sentuh perempuan yang bukan perempuan yang ajnabi tadi, batal wuduk ataupun tak batal wuduk. Kan nas. Jadi maknanya ni faham nas. Imam Syafi'i dia berpegang dengan dalil Al-Quran, aw lamastumun nisa' apa tadi kan. Yang ni pegang pula dengan hadis apa nama Nabi sentuh Aisyah ketika Aisyah solat apa semua, dan Nabi kucuk sebagai isteri dia, kemudian Nabi keluar solat apa semua. Ini masalah kita panggil dalam nas-nas yang sama para ulama berijtihad. Jadi kita orang awam, kita boleh pegang yang mana kita rasa kuat padanya, dan kita di Malaysia ni kita dah biasa dengan Imam Syafi'i, kita ikut Imam Syafi'i. Sebab kita orang awam tu tak tahu kan, masalah nas tadi tak jelas kepada kita. Tapi bila kita belajar-belajar, rupanya ada mujtahidin yang lain, kan, yang dia dapat satu kesimpulan yang kita baca tengok, nampak macam kita banding antara dua hujah tadi, nampak hujah yang kedua macam lebih kuat, jadi kita mirip kepadanya. Tak salah, tak salah, kan? Bukan kita dipaksa mesti ma rabbuka ma imamuka imami asy-Syafi'i, man huwa Syafi'i la adri. Habis lah, kan? Jadi macam tu. Boleh ya? Ya. Qiyas, ya, qiyas ni maksud dia, al-qiyas ni dia ada rukun dia. Ni mustahil lah qiyas tadi. Qiyas pada benda yang tak ada nas padanya. Qiyas ni 4 rukunnya, dia ada asal, dia ada fara', dia ada illah, dia ada hukum. Qiyas. Qiyas ada. Dalil qiyas banyak. Dalil qiyas dalam Quran Allah Taala sebut. Kan? Apa Syekh Ibn Utsaimin sebut dulu tentang dalil qiyas? Banyak sangat. Perumpamaan dalam Al-Quran, wa utubihi mutasyabiha, apa semua kan. Mathalul ladzina, Allah Taala buat perumpamaan dalam Quran. Perumpamaan tu qiyas lah tu. Itu dalil untuk mensabitkan qiyas. Kan Allah Taala buat perumpamaan tentang nyamuk. Kan? Surah apa ya nyamuk? Baqarah ayat apa? Ustaz ni bukan ingat kan. Ustaz ni ustaz lah kan. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu nak buat perumpamaan. Itu dalil qiyas. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, dia kata banyak dalil qiyas dalam Quran. Dalil perumpamaan itu dalil qiyas. Okay. Jadi qiyas dengan rukun dia lah. Qiyas berlaku apabila tidak ada dalil yang putus. Contohnya dadah mana ada zaman Nabi. Ikut suka aku lah ni isap dadah, bukan ada zaman Nabi pun. Nah, ada tak hamba mai satu hadis cerita pasal dadah? Tak ada kan? Qiyas. Mari dia punya 4 rukun itu, al-aslu, asal. Akan al-far'u, furu' dia. Al-illatu, illah dia. Al-hukmu, natijah dia iaitu hukum. Dadah zaman Nabi tak ada. Dadah ni asal dia apa dia? Arak. Dikiaskan dengan arak. Jadi cabang dia dadah. Illah dia mabukkan. Hukum dia haram. Kullu muskirin haramun. Itu kaedah kias. Yang diorang kiaskan Jafar bin Abi Talib, dia zikir mengaji macam mana Ustaz? Dia kata zikir mengaji tu ada sebab Jafar. Baik, kita katakan pada dia athbitil arsya thumma anqush. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, athbitil arsya thumma nanqush atau anqush. Tetapkan dulu dalilnya sahih ataupun tidak, baru kita debat. Dalil itu sahih kata sahih. Itu dia kata sahih. Sahih mana dia rujukan kamu? Mana dia? Kan? Baik. Mana ada dalil? Dalam kitab mana? Lah hadis mana bahawa Ja'far tu berzikir menyanyi-nyanyi. Kan? Mana ada dalil? Ada. Adapun syair itu tak masalah. Apa syair? Kan sahabat-sahabat bersyair. Kan? Syair dia memuji Nabi SAW,
Ar-ratha, ada ar-ratha'u, al-haja'u, ada syair puji Nabi, syair kutuk berhala-berhala, ada. Kan? Puji tentang akhlak Nabi, sifat Nabi, ada. Tapi janganlah terlampau berlebih-lebihan sampai puji Nabi ni daripada nur, cahaya apa semua. Kan? Kalau bukan kerana engkau, aku tidak akan ciptakan alam ini apa semua, kan? Nabi kita, la tatruni, jangan melampau-lampau dalam mengagungkan aku. Jangan melampau, jangan lebih-lebih. Itu dia. Jadi maknanya Umar dalil. Kan? Sebab qila wa qala tu semua orang boleh kata, hang kata aku boleh kata awak. Jadi hadis Jafar At-Tayyar tu dia suka dia suka yang dia melompat-lompat, tapi tak adalah kata sampai zikir. Ya, maksud dia tu kadang-kadang macam tu kan. Nas dia pun pusing-pusing macam tu lah. Dia nak gunakan nas tadi, kalimatu haqqin urida biha al-batilu, perkataan yang benar, tapi dia nak masukkan dengan kebatilan yang dia buat tadi. Dia sebabkan apa yang dia buat tadi dengan gunakan dalil yang tidak sesuai untuk dia tadi. Itu kan. Jadi sahabat-sahabat ni macam tu, khusyuk, tawaduk mereka, gembira mereka tadi, kan? Bukan macam kita hari ni kan, gembira lupa habis semua, tonok kan. Ada sahabat-sahabat ni bukan macam tu, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kadang-kadang Syiah ni nak mensabitkan kan keburukan ataupun ketaksuban kepada Ahlul Bait, sampai macam tu sekali kan. Wallahu taala alam. Baik kan? Itulah dia. Apa yang baik itu adalah daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kurang dan silap itu kesalahan saya, kesilapan saya yang lemah ini. InsyaAllah kita perbetulkan kesalahan dan kesilapan. Kita cuma memberi peringatan. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam.